وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari yang mulia ini sama-sama kita dipertemukan oleh Allah, berada di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita mendapat kebaikan dan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Pada malam ni marilah sama-sama kita melihat satu petikan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala sabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syawkata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih, rawahu syaikhain. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalnya daripada Yaman. Nama dia Abdurrahman bin Sakhrin, asal daripada Yaman, dan nama dia Abdurrahman bin Sakhrin. Yang kedua, dia adalah daripada kabilah ataupun suku kaum Ad-Daus. Ad-Daus ni asalnya daripada Yaman. Yang ke seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mai ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-7 Hijrah, dan dia declare keislaman dia di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijrah juga. Tahun yang sama ada seorang lagi sahabat Rasulullah yang nama dia Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ataupun nama dia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari ataupun Abdullah bin Qais adalah sahabat yang asalnya juga daripada Yaman, tapi kabilah lain-lain. Abu Hurairah Ad-Daus, Abu Musa adalah Al-Asy'ari, itu kabilah dia. Dua-dua orang ni mai tahun yang sama, tahun ke-7, zahirkan Islam mereka di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan dia, Abu Hurairah sebelum tahun ke-7 Hijrah tu dia Islam ke dia tak Islam lagi? Soalan dia. Adakah pada tahun ke-7 tu dia baru masuk Islam, ataupun dia hanya nak pi i'lankan kata dia memang dah masuk Islam? Maka di sana ulama menyatakan yang pertama, pandangan pertama mengatakan Abu Hurairah dia dah masuk Islam. Sebelum 7 Hijrah tu dia dah masuk Islam dah di Yaman. Cuma dia tak zahirkan Islam dia disebabkan pada waktu tu Islam di Yaman bukanlah majority tetapi minority, tak ramai lah. Kalau dia zahirkan Islam dia, barangkali dia akan dikenakan tindakan, akan diambil apa-apa
tindakan ke atas dia. Mungkin orang tangkap dia ke, orang bunuh dia ke. Tak. Sebelum 7 Hijrah, dia dah Islam. Dia dah Islam. Mai tahun ke-7 tu dia nak declare kata aku ni dulu lagi dah Islam, cuma secara official dia tahun ke-7 Hijrah. Pandangan kedua kata tak, tahun ke-7 tu lah baru dia declare Islam dan baru dia masuk Islam. Ini pandangan yang kedua. Ala kulli hal, apa yang kita nak ambil di sini apa dia? Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi, dan di antara sahabat yang agak lewat beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk Islam, dia mai duduk di Madinah Al-Munawwarah. Dia duduk di Madinah. Kita kena tahu sahabat yang berhijrah daripada Mekah mai ke Madinah dia panggil muhajirin. Sahabat yang asal dia Madinah dipanggil sebagai Ansar. Muhajirin terkenal dengan perniagaan. Depa ni pi mana pun berniaga. Adapun Ansar, depa ni terkenal dengan mazra'ah, tanaman. Depa banyak kebun, depa tanam dan sebagainya. Adapun Abu Hurairah, dia ni bukan Muhajirin, dia bukan Ansar. Dia orang Yaman. Maka dia tidak terlibat dengan perniagaan dan dia juga tak terlibat dengan mazra'ah, pertanian, tanaman dan sebagainya. Lalu apa benda yang dia terlibat? Dia terlibat 24 jam mulazamatuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bermulazamah menghabiskan sisa hidup dia 24 jam dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaji dengan Nabi lah. Dan Abu Hurairah ini daripada kalangan ahli sufah, sahabat Nabi yang miskin, yang tak ada apa harta, dia jadi ahli sufah. Nah, sehingga kan pada satu hari Abu Hurairah ni dia jadi macam sawan. Dia jadi ketak, lepas tu dia jatuh. Sahabat yang tengok keadaan dia, sahabat main pijak tengkok dia, nak bagi dia punya ketak dia tu berhenti. Bila dah habis ketak, sahabat pun tanya dia, ya Abu Hurairah, pasal apa hang jadi lalu ni? Kata Abu Hurairah, aku jadi macam ni bukan sebab aku sakit, tetapi aku jadi macam ni disebabkan aku dah beberapa hari tak makan. Maka inilah kesan daripada tak makan beberapa hari. Ahlu sufah, mereka akan makan kalau Nabi ada makanan. Mereka akan makan kalau Nabi ada makanan. Kalau Nabi tak ada makanan, mereka pun tak ada makanan. Nah, bayangkan tengok, kalau sahabat Abu Hurairah jatuh macam tu punya, kita kata menjadi macam sawan, bagaimana pula keadaan Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diuji dengan kelaparan. Ini ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan juga para sahabat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 5,000 lebih hadis yang dia riwayat. Walaupun dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, tapi nak dibandingkan dengan bilangan dia punya hadis dengan sahabat yang awal masuk Islam, jauh sangat-sangat. Contohnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dia orang awal sekali masuk Islam, awal sekali beriman dengan Nabi. Tetapi hadis yang dia riwayat daripada baginda Nabi Muhammad tak sampai, bahkan tak lebih 200 hadis. Tak lebih daripada 200 hadis. Ini kalau kita tengok dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dia buat lagu tu. Dalam Musnad dia. Dia akan susun hadis yang diriwayatkan berdasarkan 4 khulafa ar-rasyidin. 4 khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian 6 yang lain itu adalah 6 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian barulah masuk sahabat-sahabat Nabi yang lain, kemudian barulah ummahatul mukminin radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak sampai 200, tak lebih 200 pun. Pasal apa tak lebih?
Awak Sayyidina Abu Bakar dia hafal jenis lupa ke apa? Hai dak, tu kita jenis lupa nak kena makan kismis banyak. Itu kita, tu pun tak ingat kau pun, hafal pun. Sebab apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar dia bukan 24 jam duduk dengan Nabi. Dia ada tugasan yang lain yang Nabi bagi kat dia, terutamanya dalam pentadbiran Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Nabi Sayyidina Abu Bakar ni macam menteri kanan lah, timbalan menteri lah kita kata. Dialah yang akan pergi tengok sini masalah apa, sini masalah apa. Jadi masa dia dengan Nabi tak banyak. Adapun Abu Hurairah dia mana ada kerja apa? Dia tak ada kerja apa. Dia hanya duduk sepenuhnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nisbah di situ adalah lebih banyak waktu dengan baginda Nabi Abu Hurairah jika nak dibandingkan dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang terakhir Sayyiduna Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijrah. Satu pandangan kata tahun 58 Hijrah. Dia wafat sama tahun dengan wafatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, tahun yang sama. Cuma siapa dulu yang mati, yang wafat dulu adalah Aisyah. Kemudian barulah Abu Hurairah. Waktu Aisyah wafat, yang jadi imam salat jenazah Aisyah adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dialah yang jadi tu imam sembahyang jenazah kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Baik. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, berkata telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tiada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim daripada kepenatan. Hadis ni Nabi nak cerita kelebihan manusia yang ada iman, kelebihan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ni Nabi cerita. Tiada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim daripada kepenatan. Yang pertama Nabi kata, letih yang dialami, yang dirasai oleh orang yang beriman. Satu. Yang kedua, penyakit. Diuji macam-macam penyakit. Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung, penat, segala macam penyakit tu. Susah hati. Rasa tak tenteram. Rasa hati kita tak apa seronok, rasa gelisah, duk fikir macam-macam. Yang keempat, kesedihan. Sedih di atas bala ataupun atas apa yang Allah Ta'ala uji ke atas kita. Sedih tengok kawan-kawan kita yang berada di bumi Palestin diuji oleh Allah, ataupun kita tengok adik-beradik kita Allah uji dia dengan kesakitan. Sedih kita rasa, itu kesedihan. Yang kelima, sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan dan yang sesuatu mendukacitakan. Apa-apa yang menyebabkan kita tak suka, Nabi kata termasuk juga. Sehinggalah duri yang menusuk, duri yang kena pada tubuh badan kita, sikit ke, banyak ke, tak sakit sangat ke, sakit sangat ke, luka ke, tak luka ke, melainkan semuanya itu, kata Nabi SAW, ia menjadi asbab diampunkan dosa-dosa orang mukmin tersebut. Maknanya dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nak abang orang beriman ni daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, semuanya lubuk pahala belaka. Lubuk pahala. Nah, sebab itu disebutkan oleh para ulama, sabar ni ada tiga. Sabar ada tiga jenis sabar. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Ayah boleh main malam ni duk tunggu ustaz tak main-main. Duk ingatkan mula lepas habis baca doa, perempuan ni tak main lagi. 7.45 baru dia main. Pergi hantar anak mengaji. Dia nak tunggu dia pula. Tok guru tak keluar. Kita pun tak boleh nak pergi mana. Kan? Tunggulah tok guru dia keluar dulu, dia mengaji Quran. Habis hantar dulu. Lepas tu dia jadi lambat pula. Pasal apa?
nak balik main tang ni tak boleh. Dia duk teriak pula, duk tunggu kawan dia tak main ni. Oh, dia mengaji semangat dengan kawan pula, letih kita. Kawan dia tak main, dia duk teriak, duk kejung kaki tang tu pula. Oh, masalah ha. Nah, kok mana pun nak tinggal lah. Nah, sabar melakukan kebaikan, ketaatan. Sembahyang kena sabar. Nak baca Quran kena sabar. Ni celah-celah orang duk cuti ni. Kan? Sabarlah. Oi, sabarlah. Sabar tercelah orang duk cuti ni. Orang pergi berjalan merata, kita duk membayang di masjid. Apa dah kita? Contohlah. Nah, salah kan pergi cuti tu. Tak salah apa. Dia pun nak pipi lah. Tak dosa apa. Tapi ayah-ayah sabar nak teringin juga nak pergi. Tapi nak buat ke mana? Anak pun tak sampai balik main lagi. Main bayang macam biasa. Sabarlah. Sabar. Dalam keadaan hati kita nak pergi cuti dengan anak, pinak dengan cucu kita berkata sabar. Main mengaji sembahyang berjamaah. Alhamdulillah. Takdir Allah Ta'ala, cucu balik main, menantu balik main, anak pinak semua balik main, mereka bawa pergi cuti. Pergi cuti syok. Tiba-tiba duk seronok ni. Dengar Tok Bilal bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal bang. Kita hak duk syok tak ni bila duk dengar bang. Selalu duk di pajak song. Dengar bang tak bunyi bang ni sampai dah masjid. Pasal kita tak ada kerja apa. Tak kalut dengan bang. Ni bila cuti. Sagi anak konak ni. Dengar bang. Waktu tu kita pun kata tak apalah, mandilah kolam sat, tok wan pi turun pi surau sat dengar bang tu. Ayah-ayah berjalan tu, dalam keadaan berjalan, sabarlah. Sabar. Patutnya boleh mandi kolam dengan cucu ni setahun sekali orang jumpa. Ni pi sembahyang. Dikira tak pahala? Dikira pahala. Sabar dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar apa lagi? Sabar mengaji. Hari Sabtu kita ada himpunan pengajian kitab sini kan. Pas satu tok guru mengaji kitab pertama tak apa nak faham. Balun kitab muk 2 tak apa nak faham juga. Buh kitab muk 3 tak faham juga. Dia kata minggu ni pakai apa pun tak boleh ni, dia kata ni. Balik saja ya. Nah, balik saja ke? Dak, balik dengan pahala, cuma tak nampak ya. Faham tak faham ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Hak penting ngaji ya. Kan? Sebab tak ditanya kamu mengaji di dunia dulu pandai ke tak pandai. Tak, tanya mengaji ke tak mengaji. Hak tu ya. Mengaji tak mengaji. Tak mengaji, okey. Mengaji, okey. Dia tak tanya mengaji dulu pandai ke tak pandai. Kalau tak pandai masuk neraka, kalau pandai masuk syurga. Oh, lagu tu letih ya. Dah, Allah Ta'ala tak zalim lagu tu. Yang penting mengaji. Mana dalil kata mengaji dalam Quran sebut? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama keadaan orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Sama ke? Tak sama. Ayah-ayah duk mengaji. Kita tahu apa hak kita buat. Hak mana betul, mana tak betul, mana batal, mana tak batal. Kita tahu pasal kita mengaji. Tapi kalau orang hak tak tahu, dia pun tak tahu kata apa hak dia buat tu. Kerana perbezaan ilmu, kefahaman dan juga ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nak tahu ke mana Tuhan yang layak disembah tu Allah? Tidak ada jalan lain ala sabilit ta'lim, atas jalan kena mengaji. Tu kena mengaji. Sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil. Duk pecah pula mengaji ada apa dia? Dalam sifat 20 hak kita duk mengaji tu, dia ada sifat nafsiyah, dia ada sifat salbiyah, dia ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah, sifat wujud. Tu sifat nafsiyah. Sifat salbiyah ni datang apa? Satu sifat yang menafikan Allah Ta'ala itu tak sama macam makhluk. Tu sifat nafsiyah. Antaranya apa dia? Wahdaniyah. Allah Ta'ala itu bersifat esa. Esa Allah Ta'ala itu menafikan dua benda. Kam muttasil, kam munfasil. Apa kam muttasil? Apa kam munfasil? Mengaji kot tu pula. Tu sabar tak? Sabar lama mengaji tak faham. Mengaji lagi. Akhirnya faham juga. Tu sabar dalam buat baik. Taat tu. Contohnya
kisah Nabi Musa. Saya selalu sebut kisah Nabi Musa. Ni seronok. Nabi Musa ni apa dia? Nama dia Musa. Mim waw shin ya, tak ada titik. Musa. Siapa hak beri nama? Asiyah. Asiyah iaitu isteri kepada Firaun. Asiyah binti Imran radhiyallahu anha. Nabi Musa ni cerita dia, satu ketika Firaun dia mimpi. Dalam mimpi Firaun tu lahirnya satu orang budak lelaki, yang budak ni apabila dia besar dia akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Firaun yang mimpi pun takut dah. Hak kata orang jahat ni, mimpi pun takut dah. Tak jadi. Mimpi pun ketak dada dah. Dah. Ini kisah dia. Mau kalau jahat ni dia mimpi baby je pun, bukan mimpi siapa pun. Kok dia mimpi keluar muka Ustaz Khairul Fitri kan? Tahanlah. Baby baru beranak pun dia ketak dah. Takut kerajaan dia jatuh. Dia petara tu punya takut. Tak apalah. Bila dia mimpi lagu tu, satu orang budak dilahirkan, sekian, jatuhkan kerajaan dia, maka dia pun panggil ahli sihir. Dia ni banyak ahli sihir duduk dengan dia. Dia pun tanya lah pok tu, ni macam mana ni? Apa makna mimpi saya gerbang-gerbang ni? Mereka pun kata, wahai Tuan, mimpi Tuan tu maknanya kerajaan Tuan akan ditumbangkan tak lama lagi. Allah, dengar tu ke? Dia kata apa? Dia perintahkan semua tentera dia yang ada pada ketika itu, bunuh semua bayi yang dilahirkan. Mana kisah dia? Bunuh semua. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, Firaun, dia menggunakan sistem kerahan tenaga. Buat bangunan ke apa ke semua orang. Bukan macam lah ni pakai forklift, barang hidrolik belakang ni. Tak. Pakai semua sistem kerahan tenaga. Jadi bila dia kata pi bunuh semua orang lelaki hak duk buat kerja kat dia, mai dah satu orang dia punya pembantu dia, wahai raja, kalaulah kita bunuh semua budak-budak lelaki, Tuan kena tahu ni bapak depa duk kerja dengan kita ni. Kalau pak depa mati, siapa yang nak waris? Tuan suruh bunuh semua anak-anak depa. Siapa yang nak ganti pak depa? Takkan orang perempuan nak buat kerja kot. Maka Firaun kata, dia ke anak pandai juga hang ni. Apa yang berlaku? Firaun kata, okey, lah ni macam ni lah. Tahun ni bunuh, tahun depan tak bunuh. Dia buat selang-selang. Tahun ni bunuh, tahun depan tak bunuh. Takdir Allah, Nabi Musa lahir tahun yang tidak ada hukuman bunuh. Ini kerja Allah Ta'ala. Lahir Nabi Musa. Bila lahir, mak Nabi Musa ni dia takut walaupun bukan pada tahun adanya hukuman bunuh, tapi naluri seorang mak ni dia cukup takut. Manalah nak tahu kok pak tu main rumah dia serbukan ada baby bunuh ke apa. Mak dia takut. Lalu mak Nabi Musa menyusukan Nabi Musa, habis menyusu pergi letak dalam satu tabut, dia bagi dalam satu kotak, kita kata ada tali sikit, lempak tepi sungai, tepi rumah Nabi Musa tu. Jadi bila diikat di tepi, ayak tolak dia akan rapat ke tepi lah, ke tepi dinding ban ni, dinding sungai ni, dia tak duduk di tengah lah. Tiba-tiba satu hari mak Nabi Musa kata kepada adik dia, mak menekan Nabi Musa, ni hampir tengok Zat apa jadi ni, nak menekan anak aku jadi apa tu. Mak menekan Nabi Musa ni, dia sampai tepi sungai, dia tengok hak Nabi Musa tu keluar lah, terberetah lah kot, hanyut. Bila hanyut, mak menekannya pun ligan ke atas ni, duk jalan lari ke atas, duk tengok pas tak mana anak menekan dia hanyut. Rupa-rupanya hanyut sampailah ke belakang sungai, hanyut ke sungai, yang sungai itu melalui belakang istana Firaun. Allah, dia kata pasang dah. Bila sampai Firaun ni dia ada dayang, bukan dayang Nur Faizah tu penyanyi tu. Dayang ni dah orang perempuan hak duk jaga suh dalam istana ni. Dayang ni ada duk di belakang tu 2-3 orang. Depa tengok satu bekas lalu ada bayi yang comel dalam tu, depa pun terus ambil baby tu. Dan di belakang istana Firaun dia ada sungai dan dia ada pokok yang besar. Ayah-ayah cuba bayang sungai
yang berada, kalau kita pergi ke kalau start muzium negeri tu, ada sungai besar tu kan, dia panggil sungai apa tu Sungai Kedah Sungai Kedah. Sungai tu dia terus sampai istana Anak Bukit belakang tu. Lebih kurang lagu tu lah, macam tu cerita dia. Manyuk sampai belakang istana. Depa pun ambil bagi kepada Asia. Asia tengok punya lah comel. Dia buah nama Musa. Shin lah. Shin tu Musa, bukan Musa, Musa. Itu adalah bahasa Qibti, bahasa Arab, bangsa Qibti. Arab juga tapi Arab Qibtiyah. Kemudian bahasa Qibti itu selalu diulang. Orang Arab ni dia tak mau sebut payah-payah. Musa, payah nak sebut, berat pada lidah. Thaqil fil lisan, dia akan baca tashil ringan. Musa, senangnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dia buang hazaf. Bi ismin, ikutnya bi ismin. Bi buang Bismillah, terus bila begitu ya. Senang nak baca. Baik. Pendek cerita, Nabi Musa alaihi salam, hak kata sabak ni, bila dia dibesarkan dalam istana Firaun, mai satu masa Nabi Musa waktu tu dia bayi, dia lapak susu badan. Firaun kata, "Pi dah, aku nak pergi cari tahu mana susu budak ni. Bini aku mana ada susu, Asyah." Lalu dia pun buka buat iklan. Bohlah dalam Facebook ke WhatsApp ke, bukan bohlah Facebook WhatsApp nak. Ni contoh lagi faham ni. Tak gitu tuan-tuan kata apa ni, zaman Firaun dah ada Facebook dah. Dah iklan lah. Siapa yang boleh menyusu ni sekian-sekian akan dapat sekian-sekian punya imbuhan. Sepakat duk beratok, tunggu lagi tak beratok. Pasal apa? Ni raja nak bagi, takkan dia nak bagi 102, kurang-kurang lebih pada hak orang lain. Beratok. Mai kawan ni suar susu, puting susu kat Nabi Musa, tak mau. Mai hak kawan ni tak mau. Mai kawan ni tak mau. Semua hak pi tu tak mau. Benda ni diketahui oleh mak menakan Nabi Musa. Mak menakan Nabi Musa pergi beritahu ke Firaun, "Wahai raja, kamu tengok semua tadi, semua dia pakai tak mau. Di hujung kampung sana ada satu orang perempuan. Dia ni bagus punya, try tengok." Padahal tu mak Nabi Musa kan lah. Cerdik dia. Maka Firaun kata, "Okey, tak apa, buat mai." Bila buat mai, masuklah mak Nabi Musa dalam istana Firaun, menyusukan Nabi Musa. Bila mak Nabi Musa bagi saja puting susu, Nabi Musa tangkap isap terus. Pasal apa? Mak dia. Bila Firaun tengok, dia dah rasa syak dah. Ni budak ni hak beratuk punya ramai tu, hang tak mau isap. Hak perempuan ni mesuah hang isap terus dah. Lalu dia rasa syak. Mak menakan Nabi Musa kata, "Wahai Tuan, Tuan tak tengok ke semua orang perempuan hak mai kat ni bayi ni, semuanya bau busuk, semua tak terurus, kira tak bersih lah kiranya. Tengok perempuan ni mai bersih, elok, wangi. Sebab tu baby tu mau." Di sini ulama nak ajak dia, seorang ibu apabila ingin menyediakan makanan ataupun nak menyusukan anak dia, mengikut macam mana mak Nabi Musa alaihi salam, bersih, elok. Maka dia buka selera lah kat budak tu. Baik. Lalu Firaun kata apa? Tak apalah. Lah ni lagu ni lah senang dia. Hang bawa balik budak tu pergi nyusu di rumah hang. Mulai betah balik di rumah dia. Ni Nabi Musa alaihi salam. Bila dah besar sikit dah, Asyah pun minta baliklah. Dibesarkan dalam istana Firaun. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia berdakwah kepada Firaun, tak mau terimalah apa semua. Berlakulah peristiwa yang belah laut apa semua. Okey, settle down tu. Ada satu kisah yang menarik tentang sabak Nabi Musa. Hak dakwah Nabi Musa tu kita dah tahu lah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 70. Cerita pasal Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam satu hari dia berdakwah kepada kaum dia. Tiba-tiba ada satu orang mai tanya, "Wahai Musa, siapa yang lebih pandai pada hang?" Dia ni mai tanya. Nabi Musa kata, "Na'am, ana, ya, saya yang paling pandai."
Auhallahu ilayya, kerana Allah memberi wahyu kepada aku. Ulama mengatakan kalaulah satu kaum ada nabi atau rasul, yang paling alim, paling pandai nabi dan rasul tu, ijma', sepakat. Boleh dapat tak? Boleh dapat. Umat Nabi Muhammad paling alim siapa dia? Nabi Muhammad. Bahkan nabi adalah nabi yang lebih daripada semua sekalian nabi. Okey? Jadi Nabi Musa, kaum dia waktu tu, walaupun ada syekh besar tak mana pun, paling alim, paling pandai Musa alaihi salam. Sepakat. Nabi Musa kata, aku paling alim. Pasal apa? Auhallahu ilayya, Allah bagi wahyu kat aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan wahyu, templak ucapan Musa alaihi salam. Bukan templak sebab dosa, tapi templak nak ajak kita. Apa hak berlaku kat Nabi Musa ni adalah ajak umat selepas Nabi Musa dan kita lah. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kamu pi ke tepi laut sana, kamu akan jumpa satu orang lelaki a'lamu minka, terlebih pandai pada kamu. Nah, tak menafikan pandai Nabi Musa, tapi Allah nak ajak kita pada, wahai manusia, hang pandai tak mana pun, ada lagi hak pandai pada hang. Hang syekh besar tak mana pun, ada lagi syekh besar pada kita. Hang tok guru besar tak mana pun, ada lagi tok guru atas tu. Bila nak? Hang hafal Quran ingat tak mana pun, ada lagi hak lebih ingat Quran daripada hang. Macam itulah maksud dia. Kamu rasa kamu dah cikgu yang paling cemerlang, kamu kena ingat ada lagi hak lebih cemerlang. Macam tu. Allah nak ajak supaya kita tak sombong. Nabi Musa kata, baik, aku turut perintah. Macam mana aku nak buat? Nabi Allah Ta'ala menyatakan, wahai Musa, kamu pi ke tepi laut, bawa satu baldi dan seekor ikan yang agak besar sikit, buh dalam baldi tu. Nabi Musa berjalan dengan Yusha' bin Nun alaihi salam. Sebahagian kata Nabi Yusha' ni abdul salih, hamba yang seorang lelaki yang saleh. Satu pandangan kata lagi, dia adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalanlah Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun jalan. Ni hak kata sabar Allah Ta'ala kata pipi, tak kata apa. Sabar dalam melakukan taat. Sampailah di tepi laut, jalan. Tiba-tiba ikan yang duduk dalam bekas Nabi Musa bawa tadi terjatuh, dan ikan itu mutaharrik, bergerak. Hidup ikan tu, hidup. Tak saat ni ambil mati, hidup. Nabi Musa pun ambil, buh balik dalam dia punya baldi dia, jalan. Jalan, duk cari laki yang Allah Ta'ala suruh cari, tak jumpa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rab, wahai Allah, di mana lelaki yang kamu suruh ku pergi jumpa lah, yang kamu suruh ku pergi mengaji dengan dia? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab balik, wahai Musa, lelaki yang aku suruh jumpa, dia ada di tempat yang ikan hang jatuh tadi. Padahal telah jawab pan mana dah. Allah Ta'ala kata, laki tu duduk dekat tempat ikan hang jatuh tadi. Allah uji dia dah. Sabar dah. Sabar. Lajak mana hala dah. Tiba-tiba Tuhan kata, patah balik. Patah balik pula. Ngaji punya pasal. Kalau kita kata, tak larat dah 10 kilo dah terlajak terus pergi makan mi ida Sungai Dua lah senang dah. Lajak pergi terus gitulah. Nabi Musa patah balik. Allah uji kedua. Patah balik, jumpalah lelaki yang dimaksudkan, iaitulah Nabi Allah Khadir alaihi salam. Jumpa Nabi Khadir. Bila jumpa Nabi Khadir, habaklah wahai Nabi Allah, dia bagi salam, Nabi Musa bagi salam. Kemudian minta izin, kata nak mengaji dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir kata, okey boleh, tapi syarat. Ada syarat. Apa syarat dia? Hang jangan tanya apa hak aku buat. Aku buat, hang jangan duduk petikai. Ikut sudah. Tu dia cengih kami Nabi Khadir ni. Baik. Jalan. Mulakan perjalanan. Sampailah di tepi laut tu, di jalan tepi laut tu. Nabi Musa, Nabi Khadir bertemu dengan beberapa kapal kecil yang diletakkan di pesisir pantai. Apa yang Nabi Khadir buat? Nabi Khadir tebuk bot tu
dan buk tu tak boleh pakai. Tebuk bukan perancok tu tebuk. Nabi Musa bila tengok Nabi Musa dia mula nak marah. Pasal Nabi Musa ni jenis bangin. Azan lah. Azan dah. Azan tu. Boleh azan tu. Kita berhenti kejap. Kita berhenti tambut. But tak start ni. Kita berhenti tambut dulu. Ya. Itu dia bersih. Baik, sambung tang kapal dah. Tebuk kapal, Nabi Musa dia marah. Lalu Nabi Musa tanya, "Wahai Khadir, apa yang hang buat ni? Hampir penanya kapal orang tak ada pasal depa tu." Lalu kata Nabi Khadir alaihi salam, "Wahai Musa, bukan awal tadi aku pesan dah jangan nak tanya banyak orang. Hang nak mengaji dengan aku, jangan tanya apa hak aku buat." Lalu Nabi Musa pun sengak. Jalan pula jumpa budak. Nabi Khadir bunuh budak tu. Nabi Musa dia pelik, apa menuntut guru dia bunuh orang tak ada pasal ni. Nabi Khadir alaihi salam
Ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Khadir, apa yang hang buat? Tadi hang tebuk kapal orang, ni hang bunuh budak pula. Apa punya?" Lalu Nabi Allah Khadir kata, "Aku bukan Nabi sana kah? Jangan tanya apa hak aku buat." Okey, baik. Jalan pula masuk dalam satu kampung. Nabi Khadir minta kepada orang kampung sediakan makanan. Dia nak makan. Orang kampung bagilah makanan semua. Dah habis makan. Nabi Khadir alaihi salam mendapati ada satu rumah. Di situ Nabi Khadir dia robohkan rumah tu. 3 benda hak pelik mau dia buat. Pertama, tebuk kapal orang. Hak kedua, bunuh orang. Yang ketiga, pelingkup rumah orang. Habis pada tu, dalam perjalanan pulang, Khadir alaihi salam tanya, "Wahai Musa, mesti hang tertanya-tanya, sebab apa aku buat semua benda tu?" Alah ni aku nak cerita kat hang. Pengajaran dia pengajarannya dalam kita belajar, kadang-kadang ada benda tu kita tak faham makna di sebalik dia. Tunggu sat. Tunggu sat. Jangan kita melatah, aku tak mau tak faham dia mengajar apa misalan. Maka ikut macam mana Nabi Musa, dia sabar. Habis lalu Khadir alaihi salam kata, sebab pertama kamu tengok aku tebuk depa punya kapal, kamu kena tahu kapal itu adalah kepunyaan nelayan yang mereka ini semuanya fakir miskin. Mencari makan minum daripada kapal daripada ni turun ke laut tangkap ikan ni. Tetapi kamu kena ingat, mereka ini dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Raja ni dia suka ambil kata meredak orang. Cuba kamu bayangkan tengok, kalaulah raja-raja tu main dengan geng-geng dia nak rampas kapal mereka ni, agak-agak raja tu nak ambil kapal yang elok ke kapal yang telah ditebuk? Nabi Musa pun dapat, selamatlah harta fakir miskin tu. Kalau mereka ambil terus kapal tu, apa pun tak ada. Tapi aku hanya tebuk supaya dia tak boleh berlayar. Nanti dah raja tu main nak ambil, tak ambil, mereka tak ambil, mereka balik, maka nelayan tu hanya perlu tampalkan bahagian yang ditebuk, kemudian boleh teruskan macam biasa. Nabi Musa kata, aku dapat dah. Itu satu. Yang kedua, aku bunuh budak tu apa sebab? Kerana Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam menyatakan, budak ini bila mana dia besar nanti, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kan dia menjadi kufur, dia mati kafir. Maka aku bunuh dia siap-siap supaya lah ni dia mati Islam, nanti besar dia tak mati kafir. Aku bunuh lah. Jadi dia mati Islam sudah, mati Islam, selamat akidah dia. Saya kita cerita tuan-tuan, last kali apa hak Nabi Khadir buat tu kita boleh buat kan tak boleh buat? Itu cerita dia. Yang ketiga, lah sekali tuan-tuan mungkin nak pergi ke pusat convention bandar perda tu tengok tuan-tuan muda gedik dah tangan mau nak qasidah beraya tu agak. Yang ketiga, pasal apa aku perban rumah dia? Rumah itu kepunyaan 2 beradik, depa ni anak yatim. Mak pak depa mati dan harta yang mak bapak depa tinggal tu duk ada dalam rumah tu. Jadi kalau raja ni mai dalam kampung, masuk selinap dalam rumah mereka, harta banyak, macam-macam duk ada. Raja tu ambil tak? Ambil. Lalu aku pergi perban dalam rumah tu. Jadi binaan tu duk tutup harta yang mempunyai, yang menjadi milik 2 anak yatim ni. Mereka tak masuk dalam rumah hak keban tu. Mereka masuk rumah yang tak keban. Selamat tak harta dia? Selamat. Maka itulah sebab aku buat apa yang hang duk tanya banyak sangat ni. Itulah hikmah dan jawapan dia. Nabi Musa dengar-dengar, hak tu rupanya pengajaran dia. Yang pertama, apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir? Nabi Khadir kata, aku budak ni akan ni, yang ni menunjukkan bahawasanya ada manusia yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ilmu ladunni yang orang tak dapat. Ilmu al-ladunni, contohnya para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam, ilmu yang tak berlaku lagi tapi ada dah pengetahuan Allah bagi ke dia, ilmu ladunni. Yang kedua,
Apa sahaja hak Nabi Khadir buat, itu bukan asas kepada hukum. Jangan duk buat pula. Pi tak mana ke perban rumah tu. Aku duk tahu lah nanti pak hang mati. Orang main biar apa aku perban. Hak tu semua cari pasal. Dapat tak? Tu hak dia tu. Jangan duk pi buat tak ada pasal. Kawan tu mak pak dia mati. Rumah banglo kami baru siap. Baru siap banglo. Tipu Ustaz Akhidah Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Ambil main katu dua biji. Kita pergi perban rumah pula tu. Orang duk main tanya. Wartawan duk main tanya. Pasal apa? Dia pun duk sengak. Dia tak jawab apa. Dia punya kepala. Habis tu wartawan main. Hak mana wartawan duk main tak saat ni memang saya nak tolong jawab. Mengikut tafsiran hak dibaca dalam kisah Nabi Musa. Mampu. Ustaz mana ajak? Ustaz tu hak Sabtu Minggu 3 duk main lewat tu. Dia ajak. Nama saya juga ya. Yang naik Jahanam. Tak, bukan lagu tu. Apa hak Nabi Khadir buat bukan asas kepada hukum. Tak. Itu sebagai ala sabilit ta'lim. Nak ajak kita. Nak ajak. Yang ketiga, sabaknya Nabi Musa alaihi salam. Hal keadaan dia Nabi. Tapi Allah suruh pergi mengaji lagi. Maknanya ilmu ni terlalu luas. Lagi mengaji lagi tak tahu. Lagi mengaji lagi tak tahu. Lagi mengaji lagi tak tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu sabak hak pertama. Ada 2 hari sabak. Pukul 10.30 kita berhenti insya-Allah. 5 minit kita berhenti nah. Yang kedua sabak apa? Sabak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta saat ni sabak buat benda baik. Yang kedua sabak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Benda-benda haram ni benda hak sedap belaka ni. Hak haram ni banyak hak sedap. Mata tengok benda yang haram, sedap tengok walaupun tahu kata dosa tapi sedap. Perut tahu kata hak tu haram tapi hak tu boleh sedap boleh makan. Misalnya. 2. Yang ketiga sabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian daripada Allah, macam-macam ujian. Baru ni saya jumpa satu orang hamba Allah. Dia kata, "Ustaz, saya nak kena balik pi ke satu tempat, saya nak kena pi mahkamah syariah." Saya kata, "Apa? Nak kahwin seorang lagi ke?" Kita dah. Ada ujian. Ujian apa ambil toliah ke? Tak juga. Ni ke ujian ambil toliah. Dia kata, "Tak Ustaz, kami ni diuji." Dia kata anak ataupun cucu menekan dia. Nikah baru tak sampai 3 bulan. Cerai dah. Tak sampai 3 bulan, cerai. Saya kata, "Cerai ke mana?" Dia kata, "Lafaz cerai tu pun cerai kot dalam Telegram ya." Tu dia mudah sungguh lah cerai. Cerai kot Telegram. Kok ni lah macam kok handphone ni. Sebab apa? Dia kata saya pun tak tahu Ustaz. Apa yang berlaku sebenarnya? Ujian lah. Ujian. Dan kadang-kadang ujian yang Allah Ta'ala buat mai kepada orang tu, Allah Ta'ala nak uji kita sama. Kalaulah orang tu, wala'iyadzubillah, anak dia ditakdirkan bercerai, kita dah mula bunyi macam-macam dah. Bayangkan tengok kalau benda tu jadi kat kita. Kat anak kita, agak-agak adakah ucapan yang sama akan keluar ataupun macam mana keadaan dia. Sebab itu ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita ke orang keliling kita ke, hakikatnya adalah nak uji kita. Hakikatnya nak uji kita. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dia kata apa? Apabila bala mai, di situ akan terzahir beberapa sikap manusia. Yang pertama, ada manusia bila bala mai, dia nampak semua bala hak mai tu atas sebab diri dia. Aku punya pasal ni, dosa aku lah ni, benda ni jadi lagu ni. Satu. Ada golongan yang bala mai, dia tengok benda tu kesalahan mai daripada dia, dan dengan bala itu juga dia memperbaiki diri dia untuk lebih baik hubungan dia dengan Allah Ta'ala. 2. Ada golongan hak ketiga, mai bala, dia kira duk talak ke orang hang punya pasal ni, hang ni, kira hang ni. Hak dia tak ada, semua hak orang.
Maka ini 3 golongan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, apabila datangnya bala, maka tengok kamu duduk pada golongan yang mana. Golongan hak duk salah ke orang ke, golongan hak nak perbetul diri sendiri ke, lagu manakah. Maka bala yang ketiga ataupun ujian yang ketiga, sabar yang ketiga, sabar apabila mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini adalah sabar yang ketiga ni pada ujian ni adalah ujian yang mana ramai manusia tak boleh sabar dan akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Payahlah. Sebab itu yang terakhirnya orang kata sabar redha. Redha sabar. Sabarlah, redhalah. Tu tak selalu kita dengar itu kan. Yang kata redha ni, sabar tu satu bab dah. Redha ni tang mana? Hak kata redha tu. Saya redha dah dia mati pun. Boleh cakap tapi dihukum tak dia tu redha ke tak redha? Syekh Imam Ibn Allan sebut dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Yang kata redha ni dia. Kamu nak tengok kamu redha ke tak? Waktu pak bala kena, waktu tu terbit apa mulut kamu. Tu tang tu nak tahu redha ke tak? Kereta dia tak pecah. Tum. Misalnya. Allah wa'ala jadi lagu ni. Tak ada redha dah tang tu. Tahu parik dah. Hak kata redha tu bila kena tum. Nak buat aku mana? Allah Ta'ala tentu lagu tu dah. Sabar je lah. Hak tu betul. Tapi dia tu dia bawa darah sampai celaka tak pasal-pasal kita tentu dulu bang. Apalah sabar. Dia pula kata tak apalah sabar. Tak redha dah tu. Habis dah hak kata redha kena puk mana. Waktu tu lagu mana keadaan kita? Nak twist ke ataupun kita kata tak apalah Allah Taala tentu lagu tu dah. Tu dia hak tu redha tu. Kalau boleh hak takat tu kira lah. Tapi selalunya dia tu bawa kapal plastik tak pasal-pasal aku duk nak tahan polis dak. Contoh misalnya. Jadinya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sabar, golongan yang sentiasa digantikan pahala oleh Allah atas apa sahaja ujian, rintangan, susah payah dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Sambung pula tahun depan. Tahun depan tahun depan insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.